berjumpa kembali dalam topik penyelesaian masalah bahagian yang kedua. Okey, sebelum kamu menonton video ini, pastikan kamu sudah mencuba menjawab soalan di dalam buku teks kerana dalam video ini cikgu akan membincangkan tentang jawapan soalan buku teks tersebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut pada soalan dan jawapan, yang pertama, tolong ingatkan kembali antara persamaan puluh juta, pecahan juta dan juga nombor bulat. Ingat kembali, 1/4 juta sama dengan 0.25 juta. Sama dengan, selepas titik, nombor 2 ni adalah rumah ratus ribu. Jadi 250,000. Yang kedua, 1/2 juta setengah sama dengan 0.5 juta sama dengan 500,000. Yang ketiga, 3/4 juta sama dengan 0.75 juta sama dengan 750,000. Suka cikgu ingatkan, nilai-nilai juta perlu ditulis. Juta, 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 juta. Jika anda tidak menulisnya, dikira salah. Okey, apa lagi pecahan yang perlu kita ingat? Okey, bagus. Sifar 5 di bawahnya, 1/5 juta sama dengan 0.2 juta sama dengan 200,000. 2/5 juta sama dengan 0.4 juta sama dengan 400,000. Seterusnya 3/5 sama dengan 0.6, 4/5 sama dengan 0.8. Kalau di bawahnya 5, kita akan pakai sifar 2. Dan satu lagi biasanya yang ditanya adalah sifar 8. Macam mana? 1/8 sama dengan juta sama dengan 0.125 juta sama dengan 125,000. 28 tak perlu kerana 28 sama dengan 1/4. Maksudnya 3/8, 4/8 juga tak perlu, 5/8 dan juga 7/8 juta. Lihat kembali nota yang telah cikgu tulis. Okey, sekarang kita lihat contoh soalan A. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu, langkah pertama kita perlu baca daripada awal sehingga akhir. Kita baca sama-sama. Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi, langkah kedua kita gariskan kata kunci. Mana kata kunci? Yang pertama dia kata hitung jumlah penduduk. Yang kedua dia bagi tahu jawapan dalam perpuluhan juta. Okey, bagus. Sebenarnya jumlah adalah operasi tambah. Okey, jadi kita pindah kembali nombor yang diberi, iaitu nombor 1.732.000 ditambah dengan 3.428.000. Tambah seperti biasa dalam bentuk lazim. Sifar tambah sifar, 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 10 naik 1, 6, 11 naik 1, 5. Sekarang kita dapat jawapan dia 5.160.000.
ribu. Cara paling senang nak tukar daripada nombor bulat kepada nombor daripada nombor bulat kepada perpuluhan juta, kita asingkan rumah juta dan rumah ratus ribu. Di mana rumah ratus ribu? Okay, rumah ratus ribu akan bermula kepada nombor 1. Okay, sekarang bila rumah ratus ribu nombor 1 bermaksud titik berada di depan nombor 1. Kita terus tulis seperti biasa, sama dengan 5.16 juta. Okey? Faham? Okey, sekarang kita lihat soalan B. Kilang P mengeluarkan 1.4 juta botol jus oren dan juga jus apple. Bilangan botol jus oren ialah 36,740 botol. Kira bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Okey, cara dia yang pertama kita gariskan perkataan-perkataan kata kunci dia. 1.4 juta botol jus oren dan juga jus apple. Jus oren adalah 36,740 dan dia hendak cari jus apple. Kita pindahkan dalam bentuk ayat matematik. Jus oren campur jus apple diberi 1.4 juta. Yang dibagi sekarang jus oren. Jus oren bermaksud 36,740 ditambah dengan jus apple yang kita tidak tahu diberi 1.4 juta. Jadi untuk mencari jus apple, operasi apa? Bagus. Operasi tolak. Kita terpaksa tukar 1.4 juta ni kepada nombor bulat. Lebih senang. Jadi nombor bulat dia 1 juta. Selepas titik nombor 4 adalah 400,000. 400,000 tolak dengan 36,740. Di sifar tolak sifar, sifar yang ni pinjam jadi 10, sebelah dia jadi 9, jadi 9, jadi 9, jadi 3. 9, 10 tolak 4, 6. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 9 tolak 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 3, 6. 3, 1. Dan nombor ni perlu tak kita tukar kepada perpuluhan juta? Tak perlu, kerana tidak dinyatakan dalam bentuk apa. Tengok soalan seterusnya. Untuk soalan C, kita baca sama-sama. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Berikan jawapan dalam perpuluhan juta. Okay, kita gariskan kata kunci yang utama. Okey, yang pertama dia agihkan sebanyak 3 juta. Agih kepada berapa? 3,000 keluarga. Sama banyak. Hitung yang diterima oleh setiap keluarga, jawapan dalam bentuk perpuluhan juta. Okay, kata kunci yang utama di sini adalah sama banyak. Agih sama banyak. Cikgu bagi tahu kata kunci bagi bila dia agih sama banyak mesti dibahagi. Okay, ada dua kaedah untuk membahagi. Yang pertama dalam bentuk pecahan kita boleh tulis ada duit 3 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sifar dibahagi. Tanda pecahan ni sebenarnya dibahagi pada 3,000 keluarga. Cara potong. Cikgu ajar. Cari sifar atas dan juga sifar bawah. Sifar bawah potong dengan sifar atas. Sifar bawah potong sifar atas. Sifar bawah potong dengan sifar atas. Bila habis sifar, kita lihat nombor. Nombor 3 dengan 3. Kita potong 3
potong 3, 1. Jadi dia akan tinggal dengan nilai 1,000. Berikan jawapan dalam perpuluhan juta. Okey. Bagi murid yang suka untuk membuat operasi congak daripada nombor bulat kepada nombor perpuluhan juta, kerana nilai yang diberi terlampau sedikit, kita boleh buat dalam kaedah ulat bulu. Ulat bulu macam mana cara? Kita bahagi dengan 1 juta, titik berada di belakang, kita alih 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tak sifar. Jadi jawapan dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 1. 3 sifar lagi ni tidak perlu ditulis kerana tiada nilai. Jadi jangan kita tulis sifar perpuluhan sifar 1 saja, kerana salah. Mesti ada perkataan juta. Sifar perpuluhan sifar 1 juta. Okey. Untuk soalan D pula, okey, baca sama-sama. Stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rongadromede di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0.1 juta orang penonton. Dalam suatu acara sukan, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Hitung bilangan penonton dewasa. Kita gariskan kata kunci. Okey, yang pertama kata kunci di sini adalah stadium ini dapat menampung 0.5 juta orang penonton. Dan kata kunci yang kedua adalah bilangan penonton dewasa sama dengan bilangan penonton remaja. Dia bagi tahu hitung bilangan penonton dewasa. Dia bagi tahu dewasa dan remaja sama, bermaksud jika dewasa 1, remaja pun 1. Dewasa 10, remaja 10. Okey, jadi jawapan dia bila sama adalah operasi bahagi sahaja dengan 2. Jadi 0.15 juta. Ada 2 kaedah, sama ada kita tukar kepada nombor bulat ataupun terus dalam rumah juta. Okay, cikgu tunjuk kedua-dua langkah. Okay, langkah yang pertama yang diterima 0.15 juta dibahagikan dengan 2. Macam mana bahagi 2? Okay, sifar. Titik jangan lupa letak turun nombor 1. 1 dia dapat dibagi dengan 2, letak sifar. 1 turun nombor 5. 15 bahagi 2 dapat 7. Sedia 14, tolak dengan 1. Tiada nombor, kerana ada perpuluhan kita terus letak sifar. 5, 10. Habis. Jadi perkataan dia juta. Ada tak dia bagi tahu nak dalam bentuk mana? Okey, jika tidak diberitahu, jadi jawapan kita boleh tinggalkan dalam bentuk juta. Jadi jawapan yang pertama yang diterima adalah 0.75 juta. Langkah yang kedua ataupun cara yang kedua, ada juga murid yang suka tukar kepada nombor bulat. Kita tukar nombor bulat, 0.15 akan menjadi 150,000 dibahagikan dengan 2. Jadi akan dapat 75,000. Dua-dua jawapan ni diterima, sama ada dalam bentuk juta ataupun dalam bentuk nombor bulat. Ingat, bila jumlah dia sama, operasi bahagi. Kita lihat contoh soalan E. Soalan E ni
lebih baik kita tulis dalam bentuk peta. Okey. Kempen menanam pokok telah dilancarkan sejak tahun 2010 dengan tema Hijaukan Bumi, satu warga satu pokok. Jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2011 ialah 4,708,482, iaitu kurang daripada 1,046,727 daripada tahun 2010 dan 195,798 kurang daripada tahun 2012. Hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2010 dan 2012. Jika anda baca seimbas lalu, cikgu rasa ramai yang akan keliru bagi soalan ini. Okey, cikgu rasa bagi soalan ini lebih baik kita pindahkan dalam bentuk ayat matematik. Okey, yang pertama dia bagi tahu 2011 adalah 4,708,482. Yang jadi masalah adalah pada tahun 2010. Okey, 2010 berapa? Kita lihat di soalan. 1046 kurang. Siapa yang kurang? 2011 ke 2010? Mana yang lebih banyak? 2011 kurang, bermaksud 2010 lebih daripada 2011. Jangan keliru, ramai murid yang akan tengok kurang, dia terus buat operasi tolak baik. Padahal dia bagi tahu 2011 iaitu kurang. 2011 kurang, 2011 kurang. Jadi 2010 dia lebih daripada 2011. Jadi 4,708,408. Okey, silap maaf. 4,708,482. Ditambah dengan kurang berapa 2011? 1,46,727. Jadi 2011 kurang daripada 2010. Jadi 2010 kita tambah. Jadi 9, 10 naik 1, 11, 11, 12 naik 1, 9, 15 naik 1, 5, 7, 5. Yang ni adalah nilai bagi tahun 2010. 5,755,209. Dilihat untuk 2012 pula. Yang mana kurang? 2011 ke 2012? Sama juga tadi, dia bagi tahu 2011 kurang daripada 2012. Bermaksud 2012 lebih banyak. Jadi lebih banyak, sama juga operasi ya. 2012 ganda lebih pada 2011. Kita tambahkan dengan 195,798. Sifar naik 1, 8 naik 1, 5, 2 naik 1, 9, 4 naik 1, sifar naik 1, 8, 9, 4. Jadi 2010 kita dapat, 2012 pun dapat. Jangan tinggal soalan macam ini saja, kerana soalan dia bagi tahu hitung jumlah bagi 2012 dan juga 2010. Jadi operasi yang seterusnya kita perlu buat operasi tambah 2010 5,755,209 ditambah dengan 2012
4,4,4,280 akan dapat 984,956,0. Jadi jawapan dia 10,659,489. Dan soalan tidak dinyatakan hendak dalam bentuk apa, jadi kita tinggalkan terus dalam bentuk nombor bulat. Okey, soalan F. Soalan F, soalan yang memerlukan daya fikiran anda. Soalan berbentuk kebat. Okey, bukan soalan direct, tapi soalan yang berbentuk kebat ni soalan yang sukar sedikit. Okey. Sebanyak 6,18 juta pelancong melawat sebuah pulau perairan sepanjang bulan Januari hingga April. Pada bulan Januari dan Februari, bilangan pelancong ialah 1,34 juta dan 1,12 juta orang. Bilangan pelancong pada bulan Mac adalah kurang daripada bulan Januari tetapi lebih daripada bulan Februari. Berapakah bilangan pelancong yang mungkin pada bulan Mac dan April? Soalan seperti ini kita perlu tukarkan dalam bentuk ayat matematik. Okey. Ada beberapa cara. Cara pertama kita buat dalam pecahan juta. Tetapi cikgu lebih suka tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Kerana untuk pengetahuan anda, soalan-soalan yang melibatkan pecahan ataupun perpuluhan juta, soalan-soalan ini boleh dicongak terus kepada bentuk nombor bulat. Dia tak akan bagi dalam bentuk pecahan yang sukar seperti 6,1/8, 6,1/9. Biasanya di bawah akan bagi 8, 4, 2 ataupun 5. Soalan yang boleh dicongak. Okey. Kita tulis dalam bentuk ayat matematik. Ayat matematik berbunyi macam ini. Bulan Januari ditambah dengan bulan Februari ditambah dengan bulan Mac ditambah dengan bulan April akan menjadi jumlah 6,18 juta. Okey. Januari dia bagi tahu 1,34 juta. Februari dia bagi tahu 1,12 juta. Mac dan April tidak diberitahu dan hasilnya adalah 6,18 juta. Okey, kalau kita lihat di bawahnya adalah nombor yang berbeza 4, 2 dan 8. Jadi susah untuk kita mengira operasi tambah ataupun tolak. Jadi kesimpulannya cikgu bagi tahu kita boleh tukar dia dalam bentuk nombor bulat. Sebelum kita tukar pecahan kepada nombor bulat, kita perlu terlebih dahulu tukar dalam bentuk perpuluhan. 1,34 juta sama dengan 1,75 juta sama dengan berapa? 1,750,000. Bagus. 1,2 juta sama dengan 1,5 juta sama dengan 1,500,000. Bagus. Dan 6,18 juta sama dengan 6,125 juta sama dengan 6,125,000. Okey. Sekarang bagaimana kita hendak cari nilai dalam petak kosong ini? Macam mana nak cari? Okey. Operasi pertama adalah kita perlu buat operasi tambah. Okey. Macam mana tambah kita sudah mengetahui. Bulan Januari 1,750,000 ditambah dengan bulan Februari 1,500,000.
tambah seperti biasa. Sifar, 5, 2, naik 1, 3. Okay, sekarang bagi bulan Februari dan Januari, nilai kedua-dua bulan ini adalah 3,250,000. Jumlah keseluruhan adalah 6,125,000. Okey, kita teruskan. Kita lihat soalan F. Sebanyak 6,18 juta pelancong melawat sebuah pulau perizinan sepanjang bulan Januari hingga April. Pada bulan Januari dan Februari, bilangan pelancong ialah 1,34 juta dan 1,1,2 juta orang. Bilangan pelancong pada bulan Mac adalah kurang daripada bulan Januari tetapi lebih daripada bulan Februari. Berapakah bilangan pelancong yang mungkin pada bulan Mac dan April? Okey, soalan ini menghendaki anda mencari bilangan pelancong yang mungkin pada bulan Mac dan April. Soalan yang berbentuk mungkin ini biasanya soalan yang mempunyai berbagai variasi jawapan. Bukan satu jawapan saja. Okey, contoh, kamu dapat jawapan lain, kawan kamu mendapat jawapan lain. Kemungkinan kedua-dua jawapan itu adalah betul. Dan soalan berbentuk seperti ini memerlukan kamu membaca 2 ataupun 3 kali soalan untuk memahaminya. Untuk soalan ini, kita terus tukar dalam bentuk ayat matematik. 1,34 juta ditambah dengan 1,1,2 juta ditambah dengan yang kita tak tahu bulan Mac dan April akan mendapat 6,18 juta. Cikgu tukarkan bentuk pecahan juta kepada nombor bulat. Sebelum kita tukar kepada nombor bulat, kita perlu tukar kepada perpuluhan juta. 1,34 akan menjadi 1,75 akan menjadi 1,750,000. Ditambah dengan 1,1/2 akan menjadi 1,5 ataupun 1,500,000. Ditambah dengan bulan Mac dan April kita tak tahu akan menjadi 6,18 akan jadi 6,125 ataupun 6,125,000. Okey, macam mana kita nak cari untuk bulan Mac dan April yang tak tahu? Okey, langkah yang pertama kita cari hasil tambah kedua-dua bulan ini. Okey, bulan Januari dan bulan Februari. Okey, bila kita kira operasi tambah 175. 1,750,000 ditambah dengan 1,500,000 akan mendapat 3,250,000. Okey, bagus. Jadi sekarang ayat matematik dia akan jadi lebih mudah. 3,250,000 tambah dengan yang tidak tahu akan menjadi 6,125,000. Jadi, bolehkah kita mencari bulan Mac dan April? Okey, boleh. Operasi tolak. Jadi, hasil kesemua pelancong tolak dengan bulan Januari dan Februari hasil tambah. Okey, bagus. Akan mendapat 2,875,000. 2,875,000 ni adalah untuk bulan April dan juga bulan Mac. Okey, kita sudah tahu untuk bulan Mac dan April. Jadi kita boleh teruskan. Itu bulan Januari, kita tahu. Bulan Februari juga kita tahu. Seterusnya bulan Mac dan April itu 2,875,000. Jadi soalan dia bagi tahu
bulan Mac adalah kurang daripada bulan Januari. Mac adalah kurang. Ini adalah tanda kurang. Tetapi bulan Mac lebih daripada Februari. Bermaksud Mac lebih daripada Februari. Jadi Februari paling kecil, Mac di tengah-tengah dan Januari di hujung. Okey, sekarang langkah seterusnya. Kita tukar dalam bentuk persamaan seperti ini. Bulan Mac dan April. Bulan Mac adalah besar daripada 1,500,000 tetapi dia lebih kecil daripada 1,750,000. Bermaksud Mac ini boleh diletakkan apa-apa nilai tetapi nilainya mesti lebih besar daripada 1,500,000 dan mesti lebih kecil daripada 1,750,000. Jadi dia ada berbagai jawapan. Contoh jawapan yang pertama, cikgu bagi. Okey, lebih daripada 1,500,000. Kita andaikan bulan Mac. Kita andaikan 1,600,000. Jadi kita perlu cari bulan April. Macam mana nak cari bulan April? Bulan April dan Mac tadi kita tahu adalah 2,875,000. Jadi bulan April kita cari keseluruhan dia 2,875,000. Tolak dengan yang Mac kita jangka 1,600,000 akan menjadi 0,005,721 akan menjadi 1,275,000. Ni contoh bagi jawapan bulan Mac dan April. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh jawapan. Seperti yang kita tahu, bulan Mac dan April 2,875,000 dan bulan Mac lebih kecil pada 1,750,000 dan lebih besar daripada 1,500,000. Jadi boleh juga angka contoh tadi cikgu bagi bulan Mac cikgu bagi 1,600,000. Jadi kali ini cikgu nak bagi bulan Mac jawapan lain 1,700,000. Boleh juga. Jika cikgu bagi jawapan bulan Mac 1,700,000, jadi jawapan dia bulan April adalah kita kena tolak keseluruhan bulan Mac dan April tadi tolak dengan bulan Mac jangkaan kita. Jadi jawapan dia 0,005,711. Ni antara contoh jawapan. Ada jawapan lain Mac kita boleh bagi asalkan jangan lebih daripada 1,750,000 dan jangan kurang daripada 1,500,000. Okey, faham? Okey, cikgu rasa itu saja pengajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari lain. Sekian, terima kasih.